Okey ya, jadi kita tengok bagaimana cara kita nak sediakan penyata kedudukan keuangan dengan menggunakan jawapan yang ada dalam persamaan perakaunan kita. Okey, jadi ini adalah merupakan format penyata kedudukan keuangan. Di atas sekali mesti tulis nama perniagaan ya. Jadi nama perniagaan tu ada pada soalan lah. Jadi awak bubuh je nama perniagaan yang ada pada soalan tu. Okey, contohnya hari ni cikgu nak buat jawapan untuk soalan di modul cemerlang. Okey, kita tengok jawapan nombor 3 hari tu. Ya, jadi jawapan nombor 3. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kepada awak bagaimana cara kita nak masukkan jawapan daripada persamaan perakaunan ke dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, atas nama perniagaan. Okey, yang bawah tajuk kita penyata kedudukan keuangan pada cikgu buat dot tu adalah tarikh. Bilakah tarikh akhir awak? Ya, jadi kalau kita mula pada 1 Januari, jadi tarikh akhir kita adalah pada 31 Januari tahun, semua ikut soalan. Okey, tu sebab cikgu bubuh dot tu ya, sebab dia tak ada tarikh yang tetap lah. Jadi tarikh itu adalah bergantung kepada soalan. Okey, jadi untuk penyata kedudukan kewangan ni cikgu bahagikan kepada dua bahagian ya. Jadi sama besar. Dua bahagian ni sama besar. Ya, sama besar dua bahagian ni. Jadi cikgu bahagikan kepada dua bahagian. Jadi cikgu tunjuk dulu yang di sebelah kiri. Okey, jadi di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri penyata kedudukan kewangan kita ada aset bukan semasa dan kita ada aset semasa. Okey, jadi kita ada aset bukan semasa dan aset semasa. Jadi di bawah klasifikasi akaun hari tu kita dah bincang ya apa dia aset semasa dan apakah dia aset bukan semasa. Jadi aset bukan semasa ini adalah merupakan aset yang kita gunakan bagi tempoh lebih daripada 1 tahun. Jadi untuk soalan nombor 3, kita ada cuma satu je aset bukan semasa, iaitu lengkapan. Jadi cikgu tulis lengkapan. Okey, jadi kita ada lengkapan dan nilainya adalah sebanyak Okey, jadi nilainya adalah sebanyak 25,000. Jadi bergantung kepada soalan. Apa lagi aset bukan semasa yang ada dalam soalan berkenaan ya. Jadi ada kenderaan ke, ada perabot ke, ada alat pejabat ke. Jadi pelajar isi di bawah aset bukan semasa. Jadi untuk soalan 3 ni kita cuma ada satu sahaja aset bukan semasa, iaitu lengkapan. Okey, seterusnya kita pergi kepada aset semasa. Jadi aset semasa adalah merupakan aset yang kita gunakan bagi tempoh kurang daripada 1 tahun. Jadi untuk soalan 3 kita cuma ada dua sahaja aset semasa. Yang pertama kita ada inventory. Akhir. Kenapa cikgu panggil inventory akhir? Sebab ini adalah nilai yang kita dapat pada hujung bulan. Ya, awak dah kira dah keluar masuk inventory berapa, keluar inventory berapa. Jadi nilai yang terakhirnya kita ada untuk inventory adalah sebanyak 12,000. Jadi cikgu tulis 12,000. Okey, dan seterusnya kita ada bank dan tunai. Ya, sebab dalam persamaan perakaunan ini bank dan tunai digabungkan, jadi kita dapat sebanyak 62,400. Okey, jadi ini adalah untuk kita punya aset semasa. Okey, next kita pergi kepada di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan kita ada yang bahagian yang atas sekali kita ada equity pemilik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan equity pemilik? Jadi equity pemilik adalah modal. Okey, jadi kita ada modal campur untung bersih tolak ambilan. Jadi ini adalah format standard lah bila ada di bawah equity pemilik.
Jadi di bawah kita memilih, kita ada modal. Jadi kalau ada untung bersih kita tambah, kalau ada rugi kita tolak, ya. And then bawah sekali kita kata kita tolak ambilan. Modal tambah untung bersih, tolak ambilan. Jadi di bawah modal kita ini kita ada sebanyak 83,400. Okey, jadi cikgu ada 83,400. Itu adalah modal. Dan untuk soalan nombor 3, yang Rania Beauty Center ni, kita tak ada untung bersih dan kita tak ada ambilan sebab kita menggunakan persamaan format 1. Ya, jadi dalam format 1 tak ada tunjuk untung bersih, tak ada tunjuk ambilan sebab semua dimasukkan dalam modal. Ya, jadi semua kita buat pelarasan dalam modal. Okey, seterusnya liability bukan semasa, kita ada pinjaman. Okey, jadi untuk liability bukan semasa, kita ada pinjaman. Jadi pinjaman kita adalah sebanyak 16,000. Jadi tulis betul-betul bawah dia nak. Jadi awak ada 16,000. Gitu. Okey. Jadi kita ada pinjaman sebanyak 16,000. Okey, untuk liability semasa, okey, jadi untuk soalan ni tak ada liability semasa. Jadi liability semasa kita ni sebagai contoh kita ada akaun belum bayar. Jadi untuk soalan Rania ni, akaun belum bayar kita dah bayar habis. Jadi kita tak ada hutang dengan dia lagi. Jadi kalau tak ada, tak perlu isi, biarkan. Ya, biarkan macam ni saja. Dan seterusnya barulah kita imbangkan. Jadi awak imbangkan akaun awak. Okey, jadi kita tengok di atas tu kita ada sebanyak 83,400. Jadi awak tambah dengan 16,000 yang bawah tu. Jadi awak akan dapat jumlah dia sebanyak 99,400. Ya, jadi kita akan dapat jumlah sebanyak 99,400. Okey, jadi kita tengok yang di sebelah aset. Jadi di sebelah aset kita ada lengkapan 25,000. Lepas tu kita ada inventory akhir 12,000. Bank dan tunai kita ada sebanyak 62,400. Jadi kita imbangkan dan kita dapat 99,400. Okey. Okey, jadi kita dapat 99,400 ya di bahagian aset dan liability. Aset bukan semasa dan juga ni ya. Jadi maksudnya awak punya penyata kedudukan keuangan nanti mesti imbang. Okey, jadi ini adalah penyata kedudukan keuangan. Okey, saya harap awak jelas. Jadi pelajar boleh tengok berulang kali untuk memastikan bahawa pelajar jelas ya mengenai soalan mengenai bagaimana cara kita nak menyediakan penyata kedudukan keuangan.